disempurnakan oleh Vivo Nex 3. Masa depan tanpa batasan. Kita beralih ke sidang Dewan Rakyat. Isu berkaitan pendidikan percuma di universiti dan penghantaran balik sisa radioaktif WLP Linus antara yang dibangkitkan hari ini. Turut disentuh isu penjualan MyCard kepada warga asing. Dan untuk perinciannya, kita terus sahaja bersama Salina Zakaria yang mengikuti persidangan langsung dari Parlimen. Teruskan Salina. Baiklah, terima kasih Hazlin di Seri Pentas, dan sudah pastinya ada beberapa isu utama yang ditanyakan oleh pihak pembangkang kepada pihak kerajaan hari ini, dan isu yang menjadi perhatian hari ini pada saya ialah pendidikan percuma kepada rakyat. Kementerian Pendidikan ketika ini dalam peringkat akhir untuk meneliti mekanisme yang terbaik bagi menyediakan pendidikan yang percuma kepada pelajar universiti, dan menterinya Mazli Malik berkata langkah itu membolehkan janji dalam manifesto Pakatan Harapan pada pilihan raya yang ke-14 yang lalu akan ditunaikan dalam tempoh 2 maupun 3 tahun yang akan datang. Memang tidak dikenakan bayaran yuran kepada anak-anak sekolah, dan itu di percuma yang dibincangkan secara pendidikan percuma ialah di peringkat universiti, yang mana di samping subsidi yang diberikan oleh kerajaan tetapi masih terdapat yuran yang minimal masih lagi dibayar oleh pelajar, dan ini masih lagi dalam peringkat penelitian terakhir kita untuk melihat mekanisme yang terbaik. Di waktu ini, kerajaan terpaksa meletakkan prioriti terhadap pembayaran hutang yang begitu banyak ditinggalkan, dan insya-Allah dalam tempoh 2 ke 3 tahun ke hadapan kita akan cuba memastikan bahawa janji yang telah disebutkan itu akan boleh ditunaikan. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Jempol, Datuk Salim Sharif, mengenai statistik pendeposit Skim Simpanan Pendidikan Nasional SSPNI. Mazli berkata jumlah deposit bagi tempoh Januari hingga September lalu adalah 475.6 juta ringgit. Jumlah itu meningkat berbanding 400.7 juta ringgit pada tempoh sama tahun lalu. Dan ini pula mengenai Linus Malaysia. Linus Malaysia Sdn Bhd digesa segera untuk mengenal pasti tapak spesifik untuk pembinaan kemudahan pelupusan kekal ataupun dikenali sebagai PDF, dan bagi mengemukakan kebenaran secara bertulis dari mana-mana pihak kerajaan negeri bagi penggunaan tapak tersebut. Dan Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi Alam Sekitar dan juga Perubahan Iklim memaklumkan bahawa ketika ini kepada Dewan Rakyat, Linus juga perlu mengemukakan kebenaran rasmi secara bertulis daripada pihak berkuasa bagi mana-mana negara untuk membawa keluar sisa radioaktif water leach purification ataupun dikenali sebagai WLP. Terdahulu soalan ditanyakan Ahli Parlimen Bera, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Beliau mahu mengetahui alasan kementerian meneruskan kilang Linus di Kuantan selain kesannya kepada kesihatan rakyat. Kemudahan cracking and leaching di luar negara hendaklah dibina dan mula beroperasi dalam tempoh 4 tahun dari tarikh sah lesen. Selepas kemudahan cracking and leaching mula beroperasi di luar negara, pemegang lesen tidak lagi dibenarkan menghasilkan residu radioaktif yang melebihi 1 becquerel per gram di lojinya di Gebeng Kuantan. Dengan syarat ini, kerajaan hendak memastikan bahawa penghasilan residu radioaktif oleh operasi Linus dihentikan dalam masa depan. Sebelum ini, Mestek mengumumkan 3 syarat baru bagi Linus memperbarui lesen operasi kilang itu selama 6 bulan. Syarat PDF akan memastikan pengurusan sisa radioaktif adalah ketat dalam tempoh jangka panjang berbanding sisa penstoran WLP yang dibenarkan kerajaan terdahulu. Dan Kementerian Dalam Negeri KDN dalam pada itu memaklumkan kepada ahli yang berhormat di dalam Dewan bahawa satu standard prosedur operasi standard SOP baharu bakal dikuatkuasakan terhadap warga asing yang berusia 21 tahun yang mahu memohon syarat pendaftaran perkahwinan dan juga syarat bagi sah taraf anak. Dan Timbalan Menterinya Datuk Muhammad Aziz Zaman berkata SOP itu akan menetapkan satu mekanisme tertentu yang perlu dipatuhi oleh setiap pemohon. SOP berkenaan yang akan dilaksanakan bermula tahun hadapan mengandungi mekanisme permakluman kepada pemohon berkaitan sebab-sebab sesuatu permohonan kewarganegaraan itu ditolak
serta tempoh pemprosesan permohonan kewarganegaraan. Dan inilah yang sebenarnya sebelum ini disuarakan oleh ahli-ahli yang berhormat, yang mana kalau boleh setiap penolakan itu perlu ada sebab-sebab dia. Manakala bagi permohonan kewarganegaraan lain di bawah perlembagaan persekutuan, fakta dan dokumen sokongan yang dikemukakan oleh setiap pemohon adalah diteliti secara case by case mengikut giliran yang sewajarnya sebelum keputusan dikeluarkan. Dalam pada itu, KDN turut memandang serius kes penjualan kad pengenalan di Pulau Pinang baru-baru ini. Justru pihaknya menegaskan tidak akan sesekali melindungi mana-mana pegawai kerajaan terlibat dan sebarang salah laku dikenakan tindakan. Dalam pada itu, di lobi Parlimen hari ini nampaknya beberapa pertikaian mengenai isu kes Tanjung Pial menjadi perhatian oleh kami pihak media di lobi ini, dan itu sahaja nampaknya sidang daripada Dewan Rakyat. Kita kembali kepada Hazlin di studio. Baik, terima kasih Salina Zakaria untuk laporan anda di sana.